Okay, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita lagi. Masih lagi dalam bab 15. Pada hari ini, cikgu akan teruskan 15.4 perkembangan fetus manusia. Okay, baiklah pelajar. Okay, sebelum kita meneruskan perkembangan fetus manusia, kita akan terlebih dahulu ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan persenyawaan. Okay, baiklah. Persenyawaan adalah bermaksud penyatuan nukleus sperma dengan nukleus ovum untuk membentuk zygote. Okey, ia boleh berlaku apabila salah satu daripada berjuta-juta sperma berjaya menembusi usid sekunda. Okey, usid sekunda sebelum ni kita dah belajar ya. Usid sekunda tu ialah samalah dengan ovum. Semasa ovulasi, apabila follicle growth mengeluarkan usid sekunda ataupun ovum, ia akan menunggu di mana? Di tiub falopio. So, di tiub falopio inilah akan berlakunya persenyawaan. Okey, kemudian ovum itu akan dikelilingi oleh berjuta-juta sperma. Kita dah belajar sebelum ni dalam spermatogenesis ya, penghasilan sperma akan menghasilkan berjuta-juta sperma. Tetapi hanya satu saja cikgu highlight kat sini ya, berjaya menembusi dinding ovum. Kemudian apabila penembusan berjaya, membran persenyawaan akan terbentuk untuk apa? Menghalang kemasukan sperma lain. Okey. Dekat sini cikgu ada bagi gambar raja untuk kamu tengok di mana ovum tadi diselaputi oleh membran persenyawaan. Yang mana apabila satu sperma telah berjaya menembusi lapisan ovum, maka membran persenyawaan ini akan menghalang kemasukan sperma-sperma lain. Okey, dan seterusnya satu sperma yang berjaya menembusi tadi akan meneruskan proses persenyawaan untuk membentuk zygote. Okey, yang itu kita akan bincang pada slide seterusnya. Okay, kalau kamu lihat slide yang cikgu tunjukkan ni, ini adalah perkembangan embrio secara ringkas bermula daripada proses persenyawaan tadi sehinggalah membentuk zygote dan kemudian embrio akhir sekali ya. So untuk penerangan yang lebih lanjut bagaimana perkembangan awal embrio sehingga kepada penempelan, cikgu akan terangkan pada slide yang seterusnya. Okey, ini gambar seterusnya. Cikgu tunjukkan perkembangan embrio dan juga penempelan blastocista. Okey, kita dah tahu ya, semasa menuruni tiub falopio. Dekat sini ya, tadi persenyawaan telah berlaku di tiub falopio. Kemudian apabila menuruni tiub falopio, dikatakan menuruni ni daripada sini ni, kamu tengok arrow ni. Hingga ke uterus, yang ini kita punya uterus. Zygote tadi akan membahagi berulang kali secara mitosis. Okey, kita ada meiosis, kita ada mitosis. Tapi untuk yang ni mitosis. Okey. Kemudian pembahagian sel yang pertama akan membentuk embrio 2 sel. Okey, embrio 2 sel diikuti 4 sel, 8 sel. Kemudian pembahagian akan berterusan sehinggalah akhirnya sel tadi kita panggil sebagai morula. Okey, morula. Okey, nanti cikgu tunjukkan ejaan dia ya. Okey, kemudian morula ini akan berkembang membentuk blastocista. Yang cikgu tunjukkan sini bahasa Inggeris ya, blastosis, tetapi untuk bahasa Melayu blastocista. Okey, C ni kita jadikan kita tukar kepada S. So dia akan jadi blastocista. Dia akan membuat blastocista ini akan menempel pada dinding endometrium. Okey, implantation ataupun kita katakan istilahnya penempelan. So blastocista ini akan terus berkembang menjadi embrio.
Okey, baiklah, seterusnya kita akan belajar pula peranan hormon gonadotrophin chorion manusia atau HCG semasa kehamilan. Okey, hormon ini kita boleh kesan semasa kehamilan ataupun sepanjang ibu hamil tu apabila dia membuat ujian kehamilan. So bila kita menggunakan alat ujian kehamilan tu akan sekiranya wanita itu hamil, ujian kehamilan akan mengesan kehadiran hormon HCG dalam air kencing. Okey, so kita tengok apa dia peranan hormon gonadotrophin chorion manusia ni. Okey, pertama, apabila persenyawaan berlaku, zygote tadi akan membahagi membentuk embrio. Yang ini kamu dah tahu kan? So embrio inilah akan menghasilkan HCG. HCG ni apa? Human chorion gonadotrophin. So daripada hormon gonadotrophин chorion manusia tadi ringkasan dia HCG. Untuk apa? Mengekalkan fungsi corpus luteum. Okey, corpus luteum tadi akan terus merembeskan hormon progesteron dan juga hormon estrogen pada 2 bulan pertama kehamilan. Sebelum ni kita dah belajar progesteron dengan estrogen fungsi dia apa kan? Kalau kamu masih ingat, fungsi dia untuk membaik pulih dan menebalkan dinding endometrium. Yang ini kita belajar semasa kita haid sebelum ni. Okey, dan fungsi corpus luteum ini nanti akan diambil alih oleh plasenta pada bulan keempat kehamilan. So nanti seterusnya kita akan belajar pula apa dia plasenta. Okey, baiklah pelajar. Yang saya tunjukkan di sini adalah gambar plasenta So plasenta terdiri daripada chorion. Okey, ini adalah embrio atau fetus di dalam rahim. Kemudian ni adalah uterus. Kita ada amnion. Okey, umbilical cord iaitu tali pusat. Yang ini plasenta. So dekat sini kita nak highlight yang kepentingan atau fungsi plasenta yang kita nak belajar hari ini Okey, kemudian kita akan teruskan kepentingan ataupun peranan plasenta. Okey. Sebelum tu saya nak terangkan sedikit villus chorion. So di mana chorion ni? Kat sini akan ada jejalur macam rambut yang dikenali sebagai villus chorion yang akan membentuk plasenta pada minggu keempat kehamilan. So ni pada chorion ni akan membentuk, villusnya akan membentuk plasenta. So plasenta tu akan jelas kelihatan pada minggu keempat kehamilan, iaitu lebih kurang 1 bulan lah. Kita katakan sebulan tempoh kehamilan. So kita tengok apa dia fungsi plasenta. Pertama, tapak pertukaran bahan. Tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Okey, apa dia fetus? Tadi kita sebut embrio kan? So embrio ini juga dikenali sebagai fetus lah. Okey. Setelah embrio berkembang, dia membesar, dia akan menjadi fetus. So tapak pertukaran bahan antara darah fetus dan juga ibu. Kemudian, kita nak tahu apakah pertukaran bahan atau bahan yang terlibat. Dia ada 2, bahan berguna dengan bahan buangan. So, bahan bergunanya adalah seperti nutrien, oksigen dan antibody yang diangkut dari darah ibu ke darah fetus. Dari darah ibu ke darah fetus. Manakala kita ada bahan buangan, seperti urea dan karbon dioksida. Karbon dioksida ni ejaan dia jarak nanti cikgu edit semula Karbon dioksida diangkut dari darah fetus ke darah ibu. Kemudian dia juga berfungsi untuk menapis patogen. Kita dah belajar sebelum ni patogen apa? Bakteria, virus, kuman, itu semua dikenali sebagai patogen yang masuk ke dalam badan kita. Dan juga bahan-bahan berbahaya yang lain daripada memasuki fetus. Kemudian ia juga berfungsi untuk melekatkan fetus. Tengok dekat sini ni, pada dinding rahim ni. Dia berfungsi untuk melekatkan fetus ke dinding uterus. Untuk mengelakkan keguguran sepanjang kehamilan. Dan juga merembeskan progesteron dan estrogen. Progesteron dan estrogen, sebab tadi kita dah belajar bahawa corpus luteum tadi membantu terus merembeskan hormon progesteron dan estrogen kan. Kemudian tugas dia tadi akan diambil alih oleh plasenta untuk meneruskan ketebalan endometrium. Dan juga
memisahkan, tak nampak tu, memisahkan sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah fetus dan seterusnya untuk melindungi fetus. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan belajar pula tentang plasenta dan juga tali pusat. Okey, yang ini adalah gambar raja keratan rentas plasenta yang dibesarkan. So, apa yang penting kamu lihat di sini adalah umbilical cord atau tali pusat ini yang terbahagi atau terdiri daripada arteri tali pusat dan juga vena tali pusat. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan fungsi bagi arteri tali pusat iaitu mengangkut darah fetus. Okey, mengangkut darah fetus ke arah plasenta. Ataupun kita katakan dia mengangkut bahan buangan. So, bahan buangan kita dah belajar tadi sebelum slide sebelum ni, iaitu apakah bahan buangan yang terlibat. Manakala vena tali pusat mengangkut darah fetus dari plasenta ke arah fetus. Maksudnya dari plasenta ni, daripada darah ibu ke plasenta, masuk ke vena tali pusat, kemudian ke fetus. Iaitu kita katakan juga dia membawa bahan berguna. Okey, bahan berguna juga seperti oksigen dan juga nutrien yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okey. So, yang ini ialah plasenta ya. Plasenta. Yang ini ialah salur darah ibu, plasenta dan juga tali pusat di sini, tali pusat. Yang sebelah sini ialah salur darah ibu yang dipisahkan oleh plasenta. Sebab tu tadi tugasnya plasenta tadi juga memisahkan kan salur darah fetus dan juga salur darah ibu. Okey, baiklah, seterusnya kita nak lihat keperluan sistem peredaran darah fetus berasingan dengan sistem peredaran darah ibu. Okey, kita tahu bahawa kedua-dua darah ibu dan juga darah fetus tidak bercampur. Kerana apa? Ia dipisahkan oleh lapisan membran nipis. So, ciri ini penting untuk apa? Pertama adalah untuk melindungi salur darah fetus yang halus. Okey, daripada rosak ataupun pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Kedua, untuk mengelakkan pengaglutinan. Okey, pengaglutinan ataupun penggumpalan darah yang berlaku dalam fetus kerana kumpulan darah fetus mungkin berbeza daripada kumpulan darah ibu. Yang ini pengaglutinan ni kita dah belajar detail masa dalam bab jenis darah ya. So kat sini kamu kena ingat balik pengaglutinan ni. Kemudian juga untuk menapis patogen, okey, patogen ataupun bakteria ataupun sesetengah bahan kimia yang berbahaya seperti toksin, okey, dan juga bahan-bahan berbahaya yang lain yang boleh memasuki darah fetus. Okey, so seterusnya dengan adanya sistem peredaran darah yang berasingan ini, maka salur darah ataupun sistem peredaran darah fetus dapat dilindungi. Okey, lapisan membran nipis tersebut yang kita nyatakan tadi tidak dapat menghalang resapan bahan seperti dadah atau ubat atau alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu. Contoh lain, virus seperti HIV juga dan juga rubella tetap dapat menembusi plasenta dan meresap masuk ke dalam peredaran darah fetus lalu menjejaskan perkembangan fetus. So sebab itulah penting untuk ibu-ibu hamil menjaga kesihatan dan juga cara pemakanan mereka. Okey, so sistem peredaran darah yang berbeza tadi hanyalah penting ataupun berkepentingan dan berkeperluan untuk melindungi salur darah fetus, mengelakkan pengaglutinan, menapis patogen tetapi tidak menghalang bahan-bahan kimia yang saya sebutkan tadi untuk turut meresap masuk. Okey, terima kasih semua. Cukup untuk hari ini bagi bab 15.4 perkembangan fetus manusia dan cikgu akan sambung lagi untuk 15.5.